أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi izin dapat sama-sama kita berada di rumah Allah yang mulia ini, dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Seterusnya kita berada dalam majlis ilmu, mencari dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya luas, sebagai panduan, sebagai bekalan kehidupan kita untuk kita baik hidup di dunia ini yang sifatnya sementara, lebih-lebih lagi untuk kita baik hidup di hari akhirat nanti yang sifatnya kekal buat selama-lamanya insya-Allah. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita pada hari ini dapat kenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita dapat kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala meneruskan rutin harian kita setelah beberapa bulan kita dihalang. Allahu Akbar. Sedih, memang sedih, tapi itu yang terpaksa kita hadapi. Dan bila dapat kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni, rasa sangat-sangat berterima kasih. Kalau Imam Bilal dengan Noja tak ada masalah, dia golongan terpilih. Dia golongan yang terpilih. Masa tempoh PKP tu, dia antara yang terpilih. Pengurusi tak terpilih, bendahari pun tidak. Sebab itu dalam musim PKP hari itu saya pernah sebut satu benda, iaitu golongan yang terpilih. Kalau dalam musim PKP ni ada golongan terpilih, nanti di hari akhirat sana ada juga golongan yang terpilih.
Kita nak kaitkan. Sebab apa? Masa kita masih ada. Dalam musim PKP yang lalu, permulaan tu, bermula 18 hari bulan, selain daripada 3 jawatan tadi, semayangnya kat rumah. Kecuali imam, Bilal dan Nojo. Imam tu pula imam bertugas. Kalau imam kita, Imam Sazuan, dia tak bertugas hari tu, semayang kat rumah, minta maaf. Allahu Akbar. Dia bendahari masjid, tapi tak ada jawatan pegawai. Bukan imam, bukan Bilal, bukan Nojo. Semayang kat rumah. Walaupun rumah dekat dengan masjid, sebelah masjid rumah, tapi tak boleh. Jadi golongan yang special ini, Allah, nanti di hari akhirat kelak, Nabi SAW dah sebut 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah. 7 golongan ini, bukan 7 orang, 7 golongan ini pasti dan pasti akan mendapat naungan arasy Allah di hari akhirat nanti. Di padang mahsyar, dalam keadaan huru-haranya, dalam keadaan orang sibuk dengan amalan masing-masing. Ke mana aku hari ni, ke mana aku hari ni, macam mana aku hari ni, masing-masing sibuk. 7 golongan ini special. Kenapa dia special? Sebab atas dunia dia gunakan kesempatan supaya dia termasuk dalam 7 golongan tadi. Macam 3 golongan yang disebutkan ni, Imam, Bilal, Nojo. Bila mereka jadi ni? Bila mereka pegang jawatan ni? Bila PKP baru jadi? Tak, sebelum tu lagi. Maka bila masa tempoh PKP, dia termasuk golongan yang terpilih. Kita tengok saja, rasa rindu, pusing je depan masjid. Bilalah nak datang. Lebih-lebih lagi golongan ibu, baru je dapat kan, baru je dapat datang. Saya telefon mak saya hari Ahad baru ni, baru kali pertama dapat hadir setelah berapa bulan. Dia dapat hadir kali pertama tu subuh hari Ahad baru ni. Dia kata apa? Masuk masjid tu, masjid depan rumah, orang azan sentiasa dengar. Masuk masjid tu macam kali pertama masuk Masjidil Haram nak tengok Kaabah. Dia kata tak boleh nak cerita apa, air mata je keluar. Imam semayang tu, dia air mata tak berhenti lagi. Ya Allah, sebab apa? Rindunya. Begitu juga kerinduan kita semua. Dan kita harapkan dengan kerinduan itu, kita termasuk di kalangan salah satu golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW, pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Dapat masuk dalam satu golongan pun jadilah. Kalau dapat 7 terbaik. Kalau kita terpilih termasuk di kalangan salah satu golongannya, cukuplah. Sebab kita dengar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana keadaan huru-haranya di padang mahsyar. Allahu Akbar. Dalam keadaan matahari dekat aja. Ada kata riwayat 1 jengkal, ada kata riwayat 1 hasta di atas kepala, dengan keadaan panasnya, dengan keadaan orang berpeluhnya. Seramai-ramai manusia menunggu nak dimulakan proses hisab. Dahlah tunggu tu lama, lapar dan sebagainya. Ya Allah, golongan terpilih ni 7 golongan. Sebesar mana arasy Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak itu orang yang dapat berlindung di bawah arasy. Bukan kata, "Ui, tengok teduhnya kat sana, jom pergi sekali." Tak. Kalau kita tak termasuk 7 golongan ini, kita pergi tak boleh masuk. Macam sekarang ni lah, nak pergi sembahyang Jumaat, sini pakai nombor Tuan Jalil. Pakai nombor. Tanya nombor, oh nombor tak ada, kena ada nombor. Ada nombor. Habis tu macam mana? Balik atau gambaran atas dunia di sana nanti. Ni keadaan. Allahu Akbar. Syukur sangat-sangat kita dapat kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kempen kepada anak-anak kita, kepada saudara mara kita, biar mereka juga termasuk golongan ini, golongan yang rindukan rumah Allah Subhanahu Wa Taala.
Perkara yang saya paling takut dulu, apabila di negeri Johor umum bermula hari Jumaat pagi subuh, yang mula-mula dapat 40 orang tu. Tu antara yang saya takut. Takut apa? Takut ramai beratur nak datang. Ya, dah lama tinggal, dah lama tak datang ke masjid. Tahun ni takut-takut datang lambat nanti tak dapat masuk. Alhamdulillah dapat masuk juga. Dan kebanyakan masjid ramai yang datang. Masjid lah, surau tak cukup 40. Surau tak cukup 40. Kadang-kadang nak cari 40 tu tak cukup. Alhamdulillah kita termasuk golongan ini. Baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kepada kita dan bagi peluang kepada kita untuk merasai ujian di dunia ini sebagai bekalan. Sebab tempoh PKP ada kaitan dengan apa yang akan berlaku nanti. Dan kita belajar kitab cerita berkenaan dengan kedatangan Dajjal. Saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu tempoh percubaan untuk kita. Sebab saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ini bahawasanya nanti bila Dajjal keluar, kita jangan keluar. Bila Dajjal keluar nanti, kita jangan keluar daripada rumah. Sebab apa? Ujian ataupun fitnahnya sangat-sangat besar. Sehingga dikatakan bahawasanya kalau kita berselisih saja dengan dia, yakni Dajjal itu, kita kemungkinan besar akan jadi pengikut kepada Dajjal. Allahu Akbar. Memang rasa tak selesa. Kita PKP tu pun dah tak selesa. Allahu Akbar. Menghadapi 2 minggu pertama tempoh kawalan pergerakan tu, jenuh. Tu pun boleh lagi keluar beli barang dapur dan sebagainya, boleh lagi. Zaman Dajjal keluar, langsung tak boleh keluar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum muncul ujian yang sangat-sangat besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim itu, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang lebih besar daripada fitnah ini semenjak Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan zuriat Nabi Adam ni, kecuali fitnah Dajjal. Saya sebut sebelum ini bahawasanya ketika itu bila masuk waktu semayanglah kat rumah. Betul kena semayang kat rumah. Betul lah apa ustaz cakap. Bukan saya yang cakap, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaki masjid ni bila dengar azan, Allahu Akbar, nak pergi je, tu je kerja dia. Dengar azan saja nak pergi, tapi terpaksa berada di rumah. Dan Alhamdulillah dalam tempoh PKP itu, bila kita melihat dari sudut kebaikannya, sangat banyak kebaikan untuk kita bersama. Banyak kita belajar. Cikgu Zulnika jadi imam. Bukan jadi imam saja, siap jadi khatib untuk khutbah raya. Allahu Akbar. Ni benda tak pernah berlaku ni. Dan inilah gambaran nanti. Sebab tempoh keluarnya Dajjal nanti 40 hari bersamaan dengan 2 tahun lebih itu, tempoh masa inilah yang akan kita guna seperti mana yang telah berlaku ini. Semayang berjemaah kat rumah. Dan dalam masa kita berada di rumah itu, banyak perkara-perkara yang sebelum ini kita tak dapat buat, maka kita dapat buat kat rumah. Ni antara yang saya nak sebut lepas tu. Banyak perkara dalam tempoh PKP ni, amalan-amalan sunat yang sebelum ini dalam tempoh biasa kita tak dapat buat, tapi dalam tempoh PKP yang lalu dan kita teruskan sampai sekarang, kita dapat buat dan istiqamah. Alhamdulillah. Ini kebaikan ataupun kelebihan dia. Antaranya kita pernah sebut dulu berkenaan dengan projek mega. Projek mega yang dicadangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang hadis ini Nabi SAW bagi tahu kepada Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Ummu Habibah? Nabi kata, orang yang melazimkan tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan solat sunat selain solat fardu sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan membina untuknya sebuah mahligai di syurga. Hadis riwayat Muslim. 12 rakaat yang diperincikan dalam hadis riwayat Tirmizi juga daripada Ramlah binti Abu Sufyan, iaitu sesiapa yang mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. 12 rakaat itu ialah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Dan inilah yang kita dah buat dalam tempoh PKP yang lalu. Sebab kita tak terkejar-kejar nak ke masjid dan surau. Kalau tempoh biasa yang tak ada PKP, dengar azan ataupun sebelum azan kita dah datang, kita boleh melakukan solat sunat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada juga terlepas. Terlepas macam mana? Terlewat datang. Datang-datang je orang yang dah sembahyang. Maka ketika itu kita dah tak boleh nak sembahyang sunat, kita terus sembahyang. Habis yang sunat ni burn lah ustaz. Istilah orang sekarang, burn lah. Terlepas macam tu je lah. Dalam tempoh PKP, kita yang mengurus sembahyang kita. Istilahnya mudah macam tu. Orang azan, kita kat rumah. Contoh kita ambil yang zuhur. Orang azan zuhur, kita sembahyang dulu 4 rakaat sunat. Semua buat kan? Alhamdulillah. Cerah tu cerah semua ni muka ni. Berseri. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Lepas zuhur kita buat lagi 2 rakaat. Kalau ikut hadis ini, yang muakkadah, yang muakkad. Begitu juga selepas maghrib, selepas isyak, sebelum subuh. Kita jaga 12 ini. Setiap hari kita dapat sebuah mahligai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian? Kita semua ni ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita buat amalan, kita mengharapkan redha Allah, kita tak nak ke tempat yang kedua, yakni neraka. Dan kita mohon sangat-sangat supaya kita ditempatkan oleh Allah dalam syurga Allah. Dalam masa yang sama, kita melakukan amalan-amalan sunat ini seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya apa? Syurga kita nanti banyak rumahnya, banyak pokok-pokoknya, amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata apa, tak apalah ustaz, asal masuk syurga jadilah ustaz. Jangan kita letak tahap macam tu. Asal boleh masuk je. Sebab apa? Kita pernah dengar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ada di kalangan ahli syurga yang menyesal. Permulaan saya dengar, saya kata, ada ke ahli syurga yang menyesal? Dah masuk syurga, oh seronok lah. Sebab tempat yang paling baik. Tiba-tiba di sana dinyatakan bahawasanya ada nanti ahli syurga yang menyesal. Pula dah. Menyesal tu sebab apa? Dia atas dunia dulu, Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan waktu, Allah Subhanahu wa taala bagi umur, dia tak guna sebaik mungkin, yang menyebabkan bila dia masuk ke syurga dalam keadaan dia berada di tingkatan yang bawah. Dia tengok, aku ni ustaz tapi noja tu kat atas lagi. Contoh.
Aku ni imam, contoh, minta maaf, bukan imam sini, imam tempat lain. Aku ni imam, tapi orang yang cuci tandas di masjid aku, syurga dia lebih tinggi. Masa tu datang penyesalan. Ya Allah, nak semayang semula. Tak ada. Dalam syurga dah tak ada semayang-semayang lah. Maka kita ada kesempatan ini, Allah bagi peluang, Allah bagi ruang, kita guna betul-betul. Allahu Akbar. Begitu juga dalam kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kita tempoh PKP dan kita lanjutkan sekarang, amalannya apa? Yang biasa kita dengar. Yang biasa kita dengar. Sebab apa? Marilah kita sama-sama beramal dengan hadis Nabi yang dah kita dengar. Saya tak sebut orang lain. Saya suka nisbahkan perkara ni untuk diri sendiri. Sebab apa? Kita nak muhasabah. Sebab kita belajar banyak. Alhamdulillah, kita belajar ni banyak. Banyak hadis-hadis Nabi yang kita dengar. Banyak hadis-hadis Nabi kadang-kadang kita dah hafal. Cuma kadang-kadang buat tu jarang-jarang. Ataupun belum lagi ada kekuatan untuk buat. Ni bukan orang lain, saya lah. Jadi kita tengok yang dalam apa yang disebutkan berkenaan dengan amalan harian. Kita cuba untuk buat. Cuba untuk buat. Walaupun sekali. Sebab pesanan Imam An-Nawawi, Imam Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan kita, Imam An-Nawawi, walaupun tahap dia ni mujtahid, dia kalau nak buat mazhab sendiri pun boleh, sebab berkelayakan. Tetapi dia tetap dengan mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi kata apa? Berusahalah kita untuk melakukan amalan-amalan yang kita tahu, amalan yang datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah tahu, kita cuba untuk buat walaupun sekali. Cubalah untuk buat walaupun sekali. Sebab apa? Supaya kita termasuk dalam golongan yang mengerjakannya. Kita dengar berkenaan dengan kelebihan amalan. Amalan ini datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba untuk buat walau sekali. Istilah mudahnya supaya apa? Tersenarai dalam orang yang buat amalan ini nama kita. Itu istilah mudah saya sebut. Kalau kita hanya dengar tapi tak buat, tak masuk senarainya. Macam contoh mudah lagi nya, orang tahu nak pergi haji kena daftar. Dia daftar juga, daftar buka buku tabung haji. Simpan banyak duit dia. 100,000 Cikgu Zulnikah tu. Tapi dia tak daftar untuk haji. 1,300 tu tak daftar, tak masuk senarai. Jadi kita cuba, bila kita tahu satu-satu amalan daripada Nabi, kita cuba buat walau sekali. Walaupun sekali. Tidak sepatutnya dia meninggalkannya tanpa cuba mengamalkannya. Dan juga pesan Imam An-Nawawi, sepatutnya mereka yang ada amalan tetap, yakni wazifah harian, sama ada pagi, petang ataupun selepas solat atau mana-mana keadaan, jika terlepas, maka hendaklah dia cuba untuk mengqadakkannya. Ni yang sunat, bukan wajib. Kalau kita ada amalan harian kita, sunat-sunat harian, contoh solat sunat harian yang memang tiap-tiap hari kita buat, duha ke, isyraq ke dan sebagainya, kalau terlepas, sibuk hari itu dan sebagainya, terlepas, maka cuba untuk qada pada hari itu. Boleh. Supaya apa? Kata Imam An-Nawawi, jangan sampai terluput hari itu. Hal demikian kerana jika dia bermudah-mudah, dia akan semakin mudah untuk sentiasa tinggal. Contoh orang biasa buat solat sunat duha, tiap-tiap hari dia buat. Tapi hari itu sibuk, tak sempat nak buat. Sibuk lebih daripada Perdana Menteri. Tak sempat nak buat hari itu. Dah sampai masuk waktu Zuhur, Allah, lupa duha. Nak buat macam mana? Qada lah selepas Zuhur. Allahu Akbar. Jangan kita, tak apalah hari ni terlepas, esok lah. Esok dah hari lain. Yang hari ni punya ni. Tak apalah ustaz, duha je. Ataupun orang yang dah istiqamah solat sunat sebelum subuh. Ni sebab apa?
Saya nak sebut yang solat sunat sebelum subuh ni sebab ganjarannya besar. Setiap hari dia buat, setiap hari dia buat, setiap hari dia buat. Tapi bila dah dibenarkan datang ke masjid, terlewat, datang aja orang dah semayang. Allah, miss semayang sunat sebelum subuh. Sedangkan Nabi SAW sebut 2 rakaat sebelum subuh khairam minad dunya wa ma fi. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ush, sayang kalau tinggal ni. Orang dah semayang, kita wajib ketika itu untuk semayang berjamaah bersama-sama. Lepas semayang subuh, qada sunat sebelum subuh. Ustaz nampak pelik je ustaz, lepas semayang subuh semayang sunat. Kan waktu tu waktu haram, dibolehkan. Sebab apa? Itu amalan harian kita. Kalau tak nak timbul fitnah, haji ni pakai serban, pakai jubah, janggut panjang, lepas subuh semayang sunat, pelik sungguh ni. Ni tarikat mana pula ni? Kalau tak nak timbul fitnah, semayanglah waktu isyraq atau waktu duha. Qada. Jangan bermudah-mudahan. Sebab apa? Kalau kita bermudah-mudahan, dia akan mudah untuk kita tinggal. Tak apalah, esok jumpa lagi. Tak apalah, esok jumpa lagi. Baik, kita ambil amalan harian yang kata 12 ini. Kita cuba untuk buat dan kita tambah baik. Sebelum subuh 2 rakaat, pastikan. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat. Kalau yang biasa buat 2, tambah lagi 2. Jadikan 4 rakaat. Pastikan kita buat setiap hari 4 rakaat. Kalau tak sempat macam tadi qada. Contohlah kita dapat buat 2 je. Zuhur nanti kita dapat buat 2 saja. Kita nak 4 tapi dapat buat 2 saja. Kemudian bila pun qamat. Bila Bilal dah qamat, kita kena sembahyang yang fardu. Habis sembahyang zuhur, kita buat ba'diyah zuhur 2, kita tambah qada qabliyah zuhur tadi 2. Jelas Nak lebih cantik, sebelum zuhur kita buat 4, lepas zuhur kita buat 4 pula dah. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW yang menyatakan orang yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, kulit dia tak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Jadi kita buat 4 sebelum zuhur, kita sembahyang zuhur 4 rakaat, kita buat 4 selepas zuhur. 4, 8, 12 ustaz. 12 banyaknya. Kita pun tanya balik, nak ke tak nak? Oh nak, anak kena buat. Sehingga disebutkan oleh para ulama betapa pentingnya perkara ini. Kalau kita tak sempat, 2 pun tak sempat sebelum zuhur, kita datang orang dah semayang, kita pun semayang zuhur 4 rakaat. Lepas semayang zuhur, kita boleh buat 8 rakaat terus, qabliyah dan ba'diyah. 8 rakaat 1 salam. Niat saja aku sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur 8 rakaat kerana Allah Taala. 8 tu. Tapi kalau kita dah istiqamah buat 8, tak rasa apa. Tak pelik. Biar orang kata, kenapa pula ni? Sebab bila kita ada ilmu, kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala terima. 8 banyak ustaz. Dia macam ni lah istilahnya, orang yang biasa semayang tarawih 20 rakaat dengan 8. Orang yang biasa semayang 20, relax je dia buat 20. Cuba orang yang biasa semayang 8, hari tu dia buat 20. Lamanya. Sebab tak biasa. Tu orang Melayu kata, alah bisa, tegal biasa. Okey, selesai bab zuhur tu, kita masuk pula waktu asar. Bila kita merujuk kepada 12 rakaat yang disebutkan oleh Nabi melalui Ummu Habibah tu, asar tak termasuk. Dan dalam solat sunat rawatib, asar juga tidak termasuk dalam muakkadah. Dia termasuk dalam solat ghairu muakkad, waktu solat sunat tu. Habis tu Ustaz, asar nanti tak sembahyang sunat Jangan. Nak buat berapa Ustaz? Buat 2 pun cukup.
Tapi kalau ada kekuatan, buat 4. Saya sebelum ni tak tahu. Yalah, bodoh sangat. Sebelum ni tak tahu. Pergi ke masjid, kalau masjid Taman Kasih tu, ada orang tua lah, orang yang lama, Haji Daud dan sebagainya. Dia sembahyang sunat sebelum asar ni, sunat asar ni 4 rakaat. Saya kata kenapalah sembahyang 4? 2 cukup lah. Bodohnya saya masa tu. Bila kaji, jumpa hadis sahih. Nabi SAW sebut, Allah merahmati orang yang solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Apa maksud rahmat? Kasih sayang Allah. Allah sayang kepada orang yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Saya kata, ruginya aku, sebab baru tahu. Allahu Akbar. Jadi kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba buat. Permulaan memang agak susah. Permulaan memang agak susah. Ya, betul. Apa-apa benda pun permulaan tu kita nak buat susah. Tapi bila kita dah istiqamah, kita cuba untuk buat, kita akan rasa seronok. Apa maksud kasih sayang Allah? Apa sahaja Allah bila dia dah kasih pada seseorang, apa saja orang tu minta, Allah akan bagi. Mak kita, ayah kita sayang pada kita, kita tak minta pun dia bagi. Sebab tu hari Sabtu yang awal-awal dulu sepatutnya saya datang terpaksa balik. Mak telefon, balik. Sebab apa? Mak nak beli tanah, nak bagi kat saya. Balik. Bukan sebab nak sangat harta dunia tu, tak. Sebab ada urusan yang mak saya tak boleh nak buat seorang. Kena balik juga. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sayang kepada kita, kita minta, dia bagi. Kadang-kadang kita tak minta pun dia bagi. Sebab itulah kita cuba meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai asar. Lepas asar jangan buatlah. Kecuali orang yang dah melazimkan diri dengan 4 rakaat sebelum asar, dia tak sempat, lepas sembahyang asar dia qada. Ui, ustaz, qada. Asar pun nasib baik buat. Ni bukan orang masjid kampung Melayu lah, orang tempat lain. Bila kita dah rasa seronok, kita tak akan tinggal, tuan-tuan. Okey, masuk waktu maghrib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Itu tak ada tambahan dah. Kemudian Isyak, Qabliyah 2 rakaat, Ba'diyah 2 rakaat. 2 rakaat selepas Isyak itu termasuk dalam 12 tadi. Dan dia adalah muakkadah. Dan di sana kita jumpa dan biasa kita dengar hadis berkenaan dengan solat sunat 4 rakaat selepas Isyak. Kalau Ustaz Zahari sangat tekankan perkara ini. Banyak kali dia sebut. Saya pun banyak kali dengar. Buat aja susah sikit. 4 rakaat selepas Isyak. Sebab apa? Di sana ada hadis. Yang pertama daripada Ibnu Abbas. Ni yang Ibnu Abbas tengok sendiri. Apa yang berlaku Nabi buat di rumah mak saudara dia. Mak saudara Ibnu Abbas kan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kata apa? Nabi solat sunat selepas Isyak 4 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan bahawasanya Nabi solat sunat selepas Isyak 4 rakaat. Ittifaq para ulama. Sebab hadis kedua-dua hadis ini adalah sahih. Ittifaq para ulama menyatakan bahawasanya solat sunat selepas Isyak adalah 4 rakaat. Boleh dilaksanakan dengan 2 salam ataupun 1 salam tanpa tahiyat awal. 4 rakaat sekaligus. Dan di sana ada 5 hadis dengan riwayat tambahan. Boleh 1 salam lepas Isyak, lepas sembahyang Isyak, sebelum kita balik tu. Nak buat 2 salam pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bukan tuan-tuan lah, saya dah
Biasa kita dengar Nabi semayang ni waktu malam 2 rakaat. Itu hadis riwayat Aisyah kan. Dan berkenaan dengan solat sunat tarawih, mungkin tuan-tuan dah tahu, ibu-ibu dah tahu, kita boleh buat 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Saya pun baru tahu. Tuan-tuan mungkin dah tahu, tapi amalan kita 2 kan. Boleh buat 4, kemudian ada witir 3. Ya betul Ustaz. Tak apa, kaji lagi. Jangan terus buat nanti Ramadan nanti. Pelik orang kata. Kaji dulu. Jumpa hadis yang sahih, bentangkan kita. Begitu juga yang ni, semayang sunat selepas isyak ni. Hadis Ibnu Umar. Ni yang kata buat ni. Hadis Ibnu Umar, siapa yang solat isyak berjamaah, kemudian dia solat 4 rakaat sebelum keluar masjid, itu dia semayang di masjid sebelum balik, seumpama dia berdiri pada malam Al-Qadar. Sehingga dinyatakan oleh Ustaz Muhadir Haji Jod dalam kitab Amalan Orang Soleh muka surat 10, disebut apa? Lazimkanlah solat sunat 4 rakaat selepas isyak, kerana pahalanya seperti mengerjakannya pada Lailatul Qadar. Allahu Akbar. 1 rakaat yang dikerjakan pada Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selainnya. Besar ganjaran ni. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, 4 rakaat selepas solat isyak seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Dan amalan ini Ustaz Muhadir dapat ijazah daripada siapa? Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, pengarang kitab kita ni. Dan juga ijazah daripada Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Amalan ini dapat ijazah. 5 hadis yang menyokong perkara ini, dan di sana ada 10 athar sahabat yang menceritakan perkara ini. Ittifaq ulama 4 rakaat. Jadi kita buatlah. Biasa kita buat berapa Cikgu Zulnika? Biasa kita buat 2. Di masjid kita buat 2 kan, balik rumah sambung 2 kan. Kebiasaan termasuk saya lah, sebelum ni kita buat 2. Bila ingat balik apa yang disebutkan oleh Ustaz Zahari, kemudian saya cari lagi. Ustaz Muhadir pun sebut perkara ni, Ustaz Wadi Anwar pun sebut perkara ni, Ustaz apa? Jufri. Yang sikit-sikit selawat, Jufri pun sebut perkara ni, kata ish, benda ni bukan biasa-biasa ni. Maka kita cuba untuk buat. Berapa? 4 rakaat. Cuba istiqamah. Cuma kalau nak ambil apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar tadi, semayang 4 rakaat sebelum keluar daripada masjid, kena buat kat masjid. Itu menjadi sedikit masalah kalau kita nak buat. Sebab apa? Kebanyakan masjid bukan di keluar tempat lain. Habis je semayang 2 rakaat, ditutup lampu. Bukan masjid Kampung Melayu, tempat lain. Oh, ni salah AJK bukan salah AJK. Jadi kita, alah Ustaz, sempat 2 je Ustaz. Kadang-kadang tak habis 2 tu dah tutup lah. Yang baru asyhadu an la ilaha, tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, mati lampu, assalamualaikum. Tahiyat pun tak habis. Contoh. Jadi bila kita dah tahu, kita cuba untuk buat 4. 1 salam boleh, nak buat 2 salam pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana ada sandaran. Baik. Ada orang kata, Ustaz, kan kebanyakan sembahyang sunat Nabi buat kat rumah. Ya, betul. Kalau hadis daripada Ibnu Abbas tadi, yang pertama, dengan hadis Aisyah, Nabi buat kat rumah. Tak apa loh Ustaz, kita buat kat rumah je lah. Apa masalahnya? Buat 2 masjid, 2 kat rumah. Tapi saya tak yakin pada diri sendirilah. Bila dah balik tu, ada orang, dia sempat 2 je di masjid. Dia naik kereta, dia teruskan 2 rakaat. Oh, ni terbaik. Kadang-kadang dia tak buat 2 dalam kereta tu, dia buat 5. Sebab apa 5? 2 untuk tambahan, 3 lagi witir. Balik rumah relax.
Ataupun nak ngopi, nak ngetih lepas tu pun okey. Cuma saya sebut sekali lagi, tak yakin pada diri sendiri. Bila dah balik tu kadang-kadang terbatal air semayangnya. Nak ambil semula. Tapi orang kampung Melayu lain. Dia kalau batal semayang, tak cukup lagi 4 tu, balik dia ambil air semayang dulu. Dia semayang dulu, barulah buat kerja lain. Jadi kalau kita rasa tak yakin bila kita dah balik tu kita boleh sambung, selesaikanlah di masjid. Dan kita bincanglah sama-sama AJK untuk apa? Kita bagi ruang dan peluang untuk ni. Dan nanti bila Ramadan akan datang, dia kait ni, dia kait. Ramadan akan datang. Biasanya kita cepat nak sembahyang tarawih. Kita dah tahu kelebihan 4 rakaat ini, cuba kita buat. Cuba kita buat. Buat macam mana? Lepas sembahyang Isyak, buat dulu ba'diyah 4 rakaat. Baru mulakan tarawih. Ustaz, nanti orang komplain. Biar orang komplain. Kalau orang komplain, ni kenapa pula ni? Lama ni, kita nak sembahyang tarawih. Kita terangkanlah perkara ni. Dia nak mudah aja. Imam Bilal buat, orang lain tak cakap apa. Sebab kalau nak cepat-cepat sembahyang sendiri. Allahu Akbar, guralah. Maksudnya itu. Bila kita, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, amalan ini kalau kita buat dalam bulan biasa itu kelebihannya. Nanti bulan Ramadan digandakan lagi. Subhanallah. Maka kita dah belajar, kita cuba istiqamah untuk buat, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Tak sempat nak masuk tajuk ni. Minggu depan lah kita masuk, kita buka buku kita insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan bersama pada Boleh. Boleh. Nak buat 2 salam boleh, nak buat 1 salam pun boleh. Jadi 1 salam maksudnya tak ada tahiyat awal bila buat 4 rakaat direct tu dia tak ada tahiyat awal. Sebab dia nak membezakan dengan sembahyang fardu. Itu penjelasan para ulama. Begitu juga asar tadi. Kalau nak mengelakkan fitnah, buat dua-dua. Nak mengelakkan fitnah, takut orang tengok pelik. Yelah, orang ni bila satu benda dia tak tahu, dia tengok orang pelik je orang ni. Kita dah belajar, tak ada masalah. Orang yang tak belajar tu, kenapa pula buat macam ni? Semayang apa pula macam ni? Okay dah? Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dalam hati datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf terlebih 12 minit ini. Minta maaf. Kita jumpa pada perjumpaan minggu depan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.